Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keikhlasan kecemerlangan Unimap. Sekarang ini saya akan memberitahu pengenalan tentang revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian bermula daripada kurun ke-18, akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19, iaitu bermula dengan mesin-mesin yang menggunakan steam. Terusnya bermula sehinggalah revolusi 2.0, iaitu pada 1970 yang menggunakan mesin yang menggunakan barangan elektrik. Itu adakah revolusi perindustrian ini memberi kesan negatif ataupun positif terhadap dunia masa sekarang? Dari itu mari kita memperdengarkan. Tajuk saya pertama adalah mekanisasi. Apakah mekanisasi? Mekanisasi merupakan ialah penggunaan jentera atau mesin untuk menggantikan tenaga haiwan dan manusia dalam sesuatu bidang. Pada zaman dahulu, kita menggunakan tenaga haiwan dan manusia dalam pertanian. Dan mengikut pada zaman sekarang, dengan mengikuti revolusi perindustri, kita telah menggunakan jentera dan mesin untuk menggunakan dalam bidang pertanian. Seterusnya, peranan mekanisasi dapat meningkatkan masa dan menambahkan kos sara hidup bagi seorang petani. Globalisasi ini adalah merupakan satu proses integrasi atau integrasi ke seluruh dunia. Integrasi di dalam kalangan rakyat, syarikat, kerajaan dan pelbagai negara. Kaedah ini popular dalam disebutkan perkataan ini dunia tanpa batas seperti media sosial. Okey, contoh-contoh globalisasi yang bagi impak kepada dunia ialah daripada segi ekonomi yang akan saling menghubungi, dari segi kewangan, teknologi dan lain-lain lagi. Dari segi kebudayaan dan sosial, dapat kita menambah ataupun mengetahui kebudayaan, idea dan pengetahuan baru pada setiap kaum yang berbeza. Dan yang terakhir ialah dari segi politik yang akan mengukuhkan hubungan antara negara dan negara yang tidak ataupun mencegah konflik. Kebaikan seterusnya daripada revolusi industri adalah automatisasi. Automatisasi ini adalah penggantian tenaga manusia kepada tenaga mesin yang secara automatis melakukan dan menukar ataupun mengatur pekerjaan sehingga tidak lagi memerlukan pengawasan daripada manusia, sama ada dalam industri atau sebagainya. Manfaat daripada automatisasi ini adalah yang pertama, kecekapan dan produktiviti yang ditambah baik. Apabila menambahkan penyelesaian automasi baharu yang menyingkirkan kemungkinan kesilapan perniagaan anda akan berjalan dengan lancar dan kurang mengalami galak dengan serta-merta. Yang kedua adalah masa dan kos yang dikurangkan. Automasi membantu perniagaan anda mengurangkan kos dan meningkatkan keberuntungan, terutamanya sesama pasukan yang menjalankan tanggungjawab menggunakan proses kertas manual. Okey, walau bagaimanapun, revolusi industri ini juga mempunyai kesan-kesan buruk terhadap kehidupan manusia. Antaranya adalah kesan buruk di sektor pekerjaan. Ini menyebabkan pengangguran yang lebih banyak. Mengikut kajian iaitu daripada organisasi buruh antarabangsa, lebih 200 juta pekerja sejak 2012 telah menganggur. Majikan-majikan lebih meminati dengan menggunakan automasi di sektor kilang dan pembinaan dan sektor pekerjaan yang lain. Ini memudahkan mereka untuk menghilangkan kesan-kesan buruk ataupun kesalahan manusia ketika bekerja. Salah satu contohnya adalah pihak keselamatan ataupun juru technician di bangunan selalunya mempunyai satu pasukan untuk mengawal atau memperbaiki jika kerosakan di bangunan ataupun hotel-hotel. Sekarang hanya memerlukan 3 orang untuk mengawal operasi-operasi bomba dan elektrikal. Hello semua, sekarang saya akan tunjukkan apakah kesan buruk terhadap
ialah penggunaan gadget yang berlebihan terhadap remaja. Ia memberi kesan yang buruk. Seperti ini kita lihat dia selalu menggunakan telefon selalu dekat yang akan menyebabkan mata menjadi rabun, dan apabila penggunaan gadget yang berlebihan akan menyebabkan obesiti yang berlebihan. Mereka untuk malas bergaul yang akan menyebabkan mereka terlibat dengan depresi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang keburukan revolusi industri 4.0 ini. Okey, mula-mula sekali keburukan yang pertama ialah keburukan kepada alam sekitar. Okey, baiklah, teknologi dan revolusi 4.0 ini memberikan banyak kemudahan, terutamanya dalam hal-hal aspek yang kecil sehinggalah hal-hal yang besar. Contohnya dalam pembangunan ekonomi negara. Perkembangan kemajuan teknologi dan revolusi industri ini telah meningkatkan penghasilan produk elektronik sehingga menyebabkan peningkatan sampah elektronik yang tidak terkawal setiap tahun. Baiklah, sampah elektronik dikenali sebagai sampah e-waste, dan sampah-sampah ini mengandungi sampah-sampah ini mempunyai bahan kimia yang berbahaya di mana yang memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Okey, baiklah, sampah-sampah e-waste ini tidak boleh dibuang begitu saja. Ianya perlulah dilupuskan oleh pihak-pihak pelupusan. Oleh itu, kilang-kilang ataupun pihak industri perlulah membuang sisa-sisa ini atau melupuskan sisa-sisa ini kepada pihak-pihak pelupusan e-waste yang telah diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, seterusnya keburukan revolusi industri adalah keselamatan data. Keselamatan data adalah praktik untuk melindungi data daripada penyalahgunaan atau pencurian di seluruh jaringan dan sistem yang digunakan. Okey, salah satu cara untuk membantras aktiviti penggodaman ini adalah dengan satu cara, seperti menguatkan lagi security cyber dalam salah satu sektor yang penting seperti Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi penggoda mudah untuk mengakses data-data peribadi seperti nombor kad pengenalan, nombor bank account dan lain-lain, dan mengakibatkan aktiviti seperti scam berleluasa dalam negara ini. Jadi kerajaan haruslah mengambil inisiatif untuk membantras aktiviti scammer ini. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 ini telah membawa kebaikan dan keburukan dan perubahan dan peningkatan kepada negara kita sekarang, maupun secara individual dan secara seluruh masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.